Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah, bolehkah kita melihat zat Allah? Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis kobiltu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat, atau ilmu ma'rifat, atau ilmu hakikat, atau ilmu ihsan, atau ilmu sir, atau ilmu martabat 7, atau dikenal juga sebagai ilmu rahsia. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sahabat sekalian, melihat zat Allah itu adalah perkara yang amat terahsia sekali dalam ilmu agama Islam. Bahkan ianya tidak tercapai dek akal manusia untuk memikirkannya. Ketika Rasulullah SAW naik Isra' Mi'raj dan memberitahu kepada umatnya pada waktu itu, maka separuh umatnya yang sudah Islam murtad daripada Islam kerana tidak mempercayai hal-hal ghaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengenal Allah dan ma'rifatullah, dan baginda SAW sangat mengenal Allah. Bahkan makom yang tertinggi ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dia menjadi Rasul. Kalau Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah, bagaimana mungkin dia ingin menjadi Rasul? Kerana Nabi Muhammad SAW takutlah kepada Allah, maka dia menghambakan diri kepada Allah dan menjadi Rasul dan menyampai wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Andai Rasulullah SAW tidak melihat zat Allah, mana mungkin Rasulullah ingin menyampaikan wahyunya sehingga dilontar batu-batu dan dilontar najis di rumahnya. Tetapi baginda SAW terus juga meneruskan kerjanya berdakwah, kerjanya menyampaikan wahyu, iaitu Rasulullah. Untuk menjadi Rasul itu sangatlah susah kerana perlu mengikut arahan daripada Tuhannya. Walaupun dicerca, dimaki, dihina, tetapi Rasulullah tidak mengambil upah sedikit pun daripada umatnya untuk menyampaikan wahyu tersebut. Baginda SAW rela dimaki, dilontar batu, dilontar najis, dibuat apa saja oleh umatnya, tetapi Rasulullah tidak pernah pun membalas. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia kenal. Kalau Rasulullah tidak pernah lihat, maka dia tidak kenal dan dia tidak mungkin dia menyampaikan wahyu tersebut. Kerana kalau dia tidak lihat, maka dia tidak takut. Kerana dia lihatlah, maka Rasulullah sampaikan wahyunya secara rahsia dan secara terang-terangan. Oleh itu sahabat sekalian, mari kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW tentang melihat zat Allah mengikut makom-makom orang yang tertentu. Dalam ayat Al-Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Al-Haram, yakni di Mekah, ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami.
Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Maka ini adalah nas bagi Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj. Nabi ke langit ketujuh, bahkan di atas langit ketujuh lagi dalam melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda SAW Mi'raj dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebenar-benar kenal. Maka kita sebagai hambanya hendaklah juga mengenal Allah. Kerana kita adalah umat Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad lalui, kita juga perlu lalui. Maka golongan sufi ataupun golongan hakikat ma'rifat itu adalah golongan yang mengikuti sunnah-sunnah batin Rasulullah. Sunnah-sunnah kerohanian Rasulullah. Iaitu sunnah-sunnah di dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW itu ada sunnah zahir dan ada sunnah batin. Sunnah zahir ialah cara makan, cara tidur, cara minum, cara kita bercakap, cara kita apa sahaja yang di luar sana itu, maka itulah sunnah melalui syariat. Sunnah zahir. Maka sunnah hakikat iaitu sunnah batin, iaitu menjalani sendiri kerohanian Nabi Muhammad SAW dengan beramal bersungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menjalani kerohanian Nabi Muhammad, iaitu sunnah batin Rasulullah SAW. Kita perlu ikut sunnah batin Rasulullah SAW. Barulah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 3. Nak cakap di sini, surah Al-Baqarah ayat 3 mengatakan supaya kita wajib mempercayai hal-hal gaib. Iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang-orang yang beriman dan kepada perkara-perkara yang gaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Apakah perkara-perkara yang gaib? Iaitu perkara-perkara yang ada di dalam diri kita. Perkara-perkara kerohanian yang dilalui oleh para wali-wali Allah, para mujahid memerangi nafsunya sendiri. Maka disitulah kita perlu yakin bahawa hal-hal gaib di dalam diri kita. Hal-hal gaib yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kalau kita tidak beramal soleh, mana mungkin kita akan dapat melihat perkara-perkara gaib tersebut. Contoh, kalau kita pakai serban, kalau kita pakai jubah putih pun, tapi kalau kita tidak beramal, mana mungkin kita akan dapat melihat perkara-perkara gaib tersebut. Ianya perlu beramal sekuat-kuatnya, seperti amalan para wali. Maka wali itu adalah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi, selain itu, sabit juga hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maksudnya, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW dan baginda melihat kepada bulan. Pada malam bulan mengambang lalu bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat bulan ini. Dan kalian tidak akan mempunyai masalah untuk melihatnya. Sahih Al-Bukhari 7434 dan Sahih Muslim 633. Rasulullah SAW cakap, masa dia duduk bersama sahabat waktu itu, melihat bulan mengambang dan baginda suruh tengok bulan tersebut, dan baginda cakap, suatu hari nanti kamu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah itu seperti bulan ini. Maknanya di sini nas paling tepat, paling tinggi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh dilihat zatnya. Boleh kita berjumpa dengan zatnya. Maka kalau orang cakap orang tidak boleh berjumpa dengan zatnya, maka itu sudah
jauh daripada hadis ini. Maka hadis ini memberitahu hal yang tepat kepada orang yang menjalani salik, iaitu salik ni maknanya menjalani riadah zikir yang kuat. Para sahabat yang menjalani riadah zikir yang kuat, menjalani tasawuf untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini diberitahu oleh Rasulullah kepada umatnya yang beramal. Begitu. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 60, bahkan peristiwa ini adalah merupakan satu ujian kepada orang yang mengaku beriman kepada Nabi SAW. Sama ada mereka betul-betul beriman ataupun tidak. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan, yakni pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran. Dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran. Maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Surah Al-Isra ayat 60. Dalam surah Al-Isra ayat 60 ini, Tuhan memberitahu kita tentang ketika Rasulullah SAW pergi Mi'raj, maka orang tidak percaya hal tersebut. Begitu juga para wali Allah pada zaman sekarang. Mereka pergi Mi'raj, mereka menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Orang awam ini tidak percaya. Lebay-lebay tidak percaya. Ustaz-ustaz tidak percaya. Ustazah tidak percaya. Ulama tidak percaya. Ulama syariat tidak percaya. Ulama Wahabi lagilah tidak percaya. Kerana apa? Mereka tidak mempercayai hal-hal gaib. Maka mereka buta hatinya. Maka kita kena ingat bahawa kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah sunnah batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mengenal diri, maka kita juga mengenal diri. Kalau Nabi Muhammad mati sebelum mati, maka kita mati sebelum mati. Mautu qabla anta mautu, matilah kamu sebelum mati. Kalau Nabi Muhammad pergi Mi'raj, kita juga pergi Mi'raj. Kalau Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, kita juga perlu berjumpa dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad berjumpa dengan zat Allah, maka kita berjumpa dengan zat Allah. Kalau Nabi Muhammad ma'rifah, kita juga ma'rifah. Maka dalam surah An-Najm ayat 12, maksudnya, jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Surah An-Najm ayat 12. Dalam surah An-Najm, dia merujuk kepada orang yang pada waktu itu membantah ketika Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj. Kerana ianya di luar akalan fikiran manusia. Nabi Muhammad naik ke langit. Para wali juga naik ke langit. Di luar akal fikiran manusia. Apabila para wali naik ke langit ketujuh, turun naik langit ketujuh, Mi'raj dengan Allah, melihat Allah, maka orang tidak percaya kerana di luar akal fikiran. Kerana dia tidak beramal. Bahkan dia hanya mencari Tuhan di dalam kitab-kitab, mencari Tuhan di dalam buku-buku. Mana boleh. Ianya perlu beramal, perlu melalui kerohanian Nabi Muhammad. Kamu perlulah beramal seperti para wali, iaitu zikir 70,000 kah, zikir la ilaha illallah 70,000, ataupun solawat 100,000, ataupun solat sunat mutlak 1000 rakaat setiap hari daripada lepas isyak sampai ke subuh, ataupun solat sunat tahajud 1/1 malam setiap hari, istiqamah, jangan tinggal walaupun sehari, istiqamah solat sunat tahajud, ataupun zikir hati, jangan putus, tidak putus-putus walaupun sesaat, walaupun tengah tidur. Maka barulah kamu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tidak melalui jalan ini, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ianya ahli tarekat. Ahli tarekat, kalau lepas habis tarekat, maka dia habis. Ahli tarekat yang benar ialah waktu kita berguru itu, kita bertarekat dengan guru kalian, hendaklah kalian ambil hafalnya tarekat itu dan buat sendiri di rumah. Buat sendiri, contohnya kalau dengan di depan guru 1000 kita zikir. Maka dalam masa kita sendiri buatlah dalam 100,000 zikirnya. Macam itu barulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah di surat An-Najm yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Beliau melihat Tuhannya dan mendekat sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Hadis riwayat Tirmizi 3280 dan Albani menilai sahih sampai kepada Ibnu Abbas.
Maka Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat zat Allah itu seperti jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Maknanya berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit ketujuh. Di atas lagi langit ketujuh tersebut. Dalam Mi'raj ataupun dalam makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini benar, tuan-tuan. Kalau orang makrifat mesti dia akan tahu. Kalau orang makrifat mesti dia akan meyakini kerana dia melaluinya. Orang makrifat itu dia melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ru'yatullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tidak sampai, dia tidak mempercayai bagaimana manusia boleh melihat zat Allah. Dia tidak mempercayai hal-hal tersebut. Kerana apa? Kerana dia tidak beramal. Yang kedua, kalau dia beramal pun tidak ikhlas. Maka sebab itu dia tidak sampai. Yang ketiga, dia terhijab dengan ilmunya. Dia merasakan dengan ilmunya itu, maka dia sudah kenal Allah. Itu salah. Ilmu itu hanya jalan. Ilmu itu hanya peta untuk mencari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini. Begitu. Dari Qatadah bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hashim dalam As-Sunnah nombor 432 dan Ibnu Kuzaimah dalam bab Tauhid nombor 280. Namun riwayat ini dinilai lemah oleh sebahagian ulama. Ulama nilai lemah. Pasal apa? Ada golongan yang tidak mempercayai hal-hal gaib walaupun ilmunya tinggi. Maka dia nilai lemah. Dan Nabi Muhammad SAW melihat zat Allah, dia hanya memberitahu kepada sahabat-sahabat yang terdekat. Sahabat-sahabat yang boleh dipercayainya. Sahabat-sahabat yang teguh imannya. Sahabat-sahabat yang tauhidnya kemas. Sahabat-sahabat yang sudah mencapai mengenal diri. Barulah Rasulullah SAW dapat memberitahu sahabat-sahabat tersebut. Contohnya Sayyidina Abu Bakar kah? Sayyidina Umar kah? Sayyidina Uthman kah? Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ja'far kah? Sa'ad ibnu Waqqaf kah? Itu sahabat-sahabat yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dinilai sebagai hadis lemah kerana ianya terlalu rahsia. Ilmu ini terlalu rahsia. Kalau Nabi Muhammad buka ilmu ini, maka orang semua lari. Mereka tidak percaya hal-hal gaib tersebut. Maka Rasulullah SAW merahsiakan ilmu ini dan hanya memberitahu orang-orang yang sudah imannya tebal, imannya kukuh, orang yang sudah mengenal diri, orang yang sudah mengenal Allah, seperti sahabat 4 dan sahabat-sahabat yang lain yang sudah mencapai maqam waliullah. Maka sebab itu ditutup rahsianya kemas-kemas. Kerana kalau orang yang baru memeluk Islam, dia tidak boleh memikirkan dengan akalnya. Tidak tercapai akalnya. Kerana ianya bukan untuk berfikir. Ianya perlu mengalami sendiri dalam beramal, dalam bermujahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berzikir, dengan solawat, dengan solat. Baru dapat. Terdapat satu hadis yang mendukung pendapat ini, namun hadisnya dhaif kerana status hadisnya mursal. Hadis tersebut dari seorang tabi'i Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah anda melihat Tuhan anda? Jawab beliau, bermaksud, saya melihat dengan mata hatiku dan tidak dengan mata kepalaku. Hadis riwayat At-Tabrani 27/46 hingga 47 dan Ibnu Abi Hatim nombor 186699. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Pula dah. Bila hadis dhaif dikatakan dhaif, dia boleh diguna pakai selagi ada hadis sahih yang memayunginya, boleh. Kalau hadis sahih memayunginya, boleh kita guna hadis dhaif. Kalau hadis sahih tidak memayunginya, ayat Quran pun tidak ada, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif ini padanya boleh untuk diri sendiri. Boleh pada asalnya. Kerana apa? Ianya hadis dhaif ini kerana orang tidak mengetahui hal hadis tersebut kerana ia bersifat rahsia. Dia bersifat rahsia. Apabila rahsia, hanya boleh diberitahu kepada orang-orang yang tertentu sahaja.
Contoh sahabat-sahabat yang sudah mengenal diri, sahabat-sahabat yang beramal tekun, sahabat-sahabat yang sudah mengenal Allah, sudah mengenal diri rohani, sudah mencapai tahap mutmainnah, barulah Rasulullah SAW memberitahunya. Jadi hanya Rasulullah dan dia saja yang dapat dengar. Maka orang lain tidak dengar tentang hadis tersebut. Maka orang lain mengatakan hadis ini dhaif. Padahal hadis ini betul. Tetapi Rasulullah hanya memberitahu pada sesetengah orang sahaja kerana ilmunya tahap tinggi, bukannya ilmu tahap syariat yang rendah. Kena faham begitu. Di antara riwayat lain yang mendukung pendapat ini adalah keterangan Ibnu Abbas menurut salah satu riwayat dari Abul Aliyah yang bermaksud Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Hadis riwayat Muslim nombor 176, Ahmad dalam Musnad 1/223. Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Hadis ini pun betul. Melihat Tuhan dalam 2 kali. Betul. Kerana orang yang sudah mencapai ma'rifat, ia akan meyakini hadis ini. Kerana dia telah melaluinya sendiri. Dan dia telah mengalami kerohanian Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka orang yang telah mengalami kerohanian Nabi Muhammad SAW tersebut, maka ia disebut sebagai wali kutub. Wali kutub apa? Permulaan menjadi seorang waliullah. Wali kutub. Wali kutub ni ada 2. Satu kutub, satu kutubul gaus. Kutub ialah permulaan menjadi wali, iaitu permulaan manusia melihat zat Allah. Itu dipanggil kutub. Yang kedua, kutubul gaus, iaitu rajanya para wali. Apa itu kutub? Kutub bermaksud sumbu ataupun tiang. Sumbu ialah ibaratnya tiang dalam kewalian tu. Itu. Kutubul gaus ialah ketua para wali, mengikut keikhlasan hati masing-masing. Maka Allah Subhanahu Wa Taala letaklah orang ini ketua, orang ini kutub, orang ini kutubul gaus, orang ini al-hawariyun, di atas keikhlasan hati masing-masing. Maka di atas Allah lah yang berkuasa tersebut. Hal-hal tersebut kita tak usah fikirkan. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk melantik sesiapa yang tinggi, sesiapa yang rendah. Kerana kalau kita tidak mencapainya lagi, kita tidak tahu. Begitu. Jadi kita kena ingat bahawa Rasulullah SAW merahsiakan ilmu ini kerana manusia tidak dapat memikirkan hal-hal seperti ini. Sahabat yang paling dikenal berpendapat demikian adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Zar. Aisyah mengatakan, yang bermaksud, siapa yang meyakini bahawa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Hadis riwayat Bukhari 4855, Muslim nombor 428, At-Tirmizi 3068 dan yang lainnya. Siti Aisyah, iaitu isteri Nabi sendiri, tidak percaya bahawa Nabi Muhammad SAW melihat zat Allah. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW merahsiakan hal ini kepada isterinya kerana dia melihat makom-makom orang tertentu untuk memberitahunya. Walaupun Siti Aisyah itu isterinya Nabi yang disayangi, tapi Rasulullah tidak memberitahunya. Kerana apa? Kerana Rasulullah tahu orang ini makomnya di mana. Tapi setengah tempat Rasulullah memberitahu pada sahabatnya. Kerana dia tahu orang ini, sahabatnya sudah sampai kepada Allah. Sahabat ini telah mengenal diri. Contoh Abu Bakar, Umar, Ali dan Uthman serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka ini sampai kepada Allah. Maka apabila mereka ini sampai, maka Rasulullah hanya memberitahu mereka. Bagi orang yang tidak sampai, maka Rasulullah tidak memberitahu. Walaupun isterinya Nabi sendiri. Walaupun isterinya Nabi sendiri belum tentu sampai kepada Allah kalau tidak bermujahadah dengan sebenar-benarnya. Sayyidatina Aisyah ini memang dikenal sebagai sastrawan negara. Orang kata kalau nak belajar syariat perlu belajar dengan Sayyidatina Aisyah. Kerana apa? Aisyah yang paling dekat dengan Nabi. Maka Nabi turunkan semua ilmu syariat kepada Aisyah. Maka ilmu hakikat pula Nabi turunkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu. Sebab itu Sayyidina Ali dikenal sebagai gerbang ilmu. Gerbang ilmu.
Ada dua ayat yang digunakan Aisyah untuk menguatkan pendapatnya. Ini pendapat Aisyah ya. Pertama, firman Allah di surah Al-An'am 103 bermaksud dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Maksudnya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Maka Aisyah berpendapat begitu. Kerana dia berpendapat ada ayat dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang dia dapat melihat segala kelihatan. Ini apabila dia duduk di bawah. Orang yang tidak mencapainya tahap ini ya. Sebab dia duduk di bawah, macam mana dia nak melihat zat Allah? Kalau kamu nak lihat zat Allah, kamu perlu naiklah ke atas. Tapi adakah kita boleh naik sendiri? Tidak boleh. Kalau Allah tidak mengangkatnya. Kalau orang yang sudah mencapai tahap wali Allah baru boleh. Kerana wali Allah itu ialah orang yang menjalani sendiri kerohanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut wali Allah. Maka itu disebut wali Allah. Kerana apa? Dia mengenal Allah seperti para nabi mengenal Allah. Tetapi makamnya itu di bawah para nabi, bukan setaraf dengan nabi. Tetapi dia mengenal Allah. Dia mengenal, melihat zat Allah juga. Seperti para nabi melihat zat Allah itu. Itu kita kena faham. Maka Siti Aisyah pada waktu itu belum lagi sampai kepada Allah. Mengikut makam orang tertentu. Maka dia tidak sampai kepada Allah. Mana mungkin Rasulullah ingin memberitahu hal-hal rahsia kepada beliau. Walaupun dia adalah isteri Nabi. Contohlah, isteri para wali Allah. Adakah isteri para wali Allah dapat mencapai seperti para wali Allah? Tidak. Dia hanya isteri para wali Allah. Hanya isteri. Dia tidak mencapai makom seperti para wali Allah tersebut. Dia hanya mendengar. Kalau contoh Rasulullah, kalau contoh para wali memberitahunya, tak boleh. Isterinya tidak akan percaya. Begitulah antara Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis lain menyebut, tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Hadis ini betul sebenarnya. Kerana apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut ilmu makrifat, adakah kita mendengar suara Allah? Jawapannya tidak. Itu Muhammad kalamullah. Muhammad kalamullah itu Muhammad batin kita, roh kita ini adalah kalam Allah. Ketika kita melihat zat Allah itu yang bercakap ialah Muhammad di dalam diri kita ini. Itu roh kita ini yang bercakap. Betul juga dia kata. Tetapi adakah kita tidak boleh melihat zat Allah? Ini perlu melihat. Dia boleh kita melihat zat Allah. Tetapi Tuhan ini zat. Bagaimana Tuhan nak bercakap? Dia zat. Jadi dia mengutuskan Muhammad. Muhammad itu adalah kalamullah. Percakapan Allah melalui Muhammad. Adakah Muhammad itu Allah? Tidak. Muhammad itu hamba. Muhammad itu makhluk yang diciptakan. Tetapi kalamullah, disanakan sifat kalam kepada Muhammad tersebut. Kalau kamu hendak bercakap dengan Allah, kamu perlu bercakap dengan Muhammad tu. Muhammad itu adalah penjelmaan kalamullah. Penzahiran kalamullah. Tapi adakah Muhammad itu Allah? Tidak. Ruh itu Allah? Tidak. Ruh itu tidak Allah. Ruh itu manusia. Roh itu roh. Roh tetap roh. Hamba tetap hamba. Tuhan tetap Tuhan. Itu kita kena faham bab ni. Payah lagi, banyak lagi kita kena belajar bab ni ya. Kemudian dalam hadis dari Abu Zar, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah Nabi melihat Allah ketika Isra' Mi'raj? Jawab Nabi SAW, bermaksud ada cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Abu Zar tanya, Rasulullah jawab itu. Ada cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat lain, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim 178, Tirmizi 3282, Ahmad 21392 dan yang lainnya. Maksud di sini yang Nabi cakap cahaya-cahaya ni bagi ilmu makrifah, itu maksudnya dia sudah turun. Apabila sudah turun, zat Allah itu masuk ke dalam kepalanya, ubun-ubun seperti huruf alif masuk ke dalam dirinya.
dan mengeluarkan cahaya nur zat, cahaya nurullah, cahaya nur zat itu. Dan cahaya itu terang benderang, lebih terang daripada cahaya matahari. Kamu lihat diri kamu itu terang benderang, lebih terang daripada cahaya matahari, cahaya nur zat. Itu kalau orang faham di sini maksud yang Nabi cakap ni, ada cahaya bagaimana aku melihatnya, belum melalui sendiri baru tahu. Kalau tidak melalui mana mungkin tahu hal hadis ini. Adakah kita tidak boleh melihat zat yang nyata itu? Boleh. Kerana kalau nak melihat zat yang nyata itu, maka hancurlah diri kita, iaitu hancur dalam pandangan kamu. Dalam pandangan kamu itu hancur. Bukan hancur ini dalam pandangan kamu. Kamu kena faham. Masuk cahaya-cahaya itu cahaya nur zat itu. Kerana dia mengikut makom. Nabi Muhammad SAW melihat makom para sahabatnya untuk bercakap. Ada yang Nabi Muhammad cakap terus terang, ada Nabi Muhammad berkias. Di antara yang berpendapat demikian adalah Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas. Sa'id pernah mengatakan, bermaksud, saya tidak berpendapat Nabi melihat Allah. Tidak pula berpendapat beliau tidak melihat Allah. Ini pendapat pendapat ulama. Saya tidak berpendapat Nabi melihat Allah, tidak pula berpendapat beliau tidak melihat Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la, Simak Masail fil Usul Adiyana, halaman 66. Faham tak? Dia kata ini bukan hadis, ini adalah pendapat sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi ada makamnya tinggi dan ada makamnya rendah. Jadi ada yang Nabi bercakap terus terang dan ada juga Nabi bercakap berkias. Jadi dia sahabat ni pening. Saya tidak berpendapat Nabi melihat Allah, tidak pula berpendapat beliau tidak melihat Allah. Jadi dia malah nak ambil urusan. Dia nak melalui sendiri. Ni Sa'id bin Jubair. Ni kena faham. Jadi adakah kita boleh melihat Allah? Jawabnya, kita boleh melihat Allah dan kita boleh makrifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita berusaha, kalau kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlu seikhlas-ikhlasnya di dalam hati. Tidak mahu itu ini, tidak mahu tinggi, tidak mahu keramat, tidak mahu itu, tidak mahu kaya. Kalau ada mahu, maka tidak ikhlas lagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu beramal 1000 tahun pun kamu tidak akan dapat berjumpa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu tidak ikhlas. Dan perlu taat kepada ibu bapa dan taat kepada Rasul dan taat kepada syariat, barulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qadi Iyad, ulama Syafi'i, mengatakan, bermaksud beberapa guru kami tidak mengambil sikap dalam perselisihan ini. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, meskipun secara logika itu memungkinkan untuk terjadi. Asy-Syifa 1-261. Al-Qadi Iyad, iaitu ulama Syafi'i, mengatakan beberapa guru kami tidak mengambil sikap dalam perselisihan ini. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, meskipun secara logika itu memungkinkan untuk terjadi. Nak cakapnya di sini, tidak ada dalil yang tegas kerana Nabi berkias. Nabi hanya bercakap kepada orang-orang yang tertentu. Nabi hanya memberitahu rahsia ini kepada orang-orang yang sampai makamnya, mengikut makom orang yang tertentu. Nabi melihat makom orang tersebut untuk bercakap hal melihat zat Allah, ru'yatullah ini, maka Nabi melihat makom orang tertentu. Bukan Nabi Muhammad terus cakap, kerana Nabi Muhammad cakap dia pergi Isra' Mi'raj itu pun sudah ramai yang murtad daripada agama Islam. Ini kan Nabi Muhammad ingin bercakap aku melihat zat Allah, maka ramailah akan murtad. Jadi kita perlu slow ataupun naik slow. Dia tak boleh naik terus ke atas. Nabi nak buat cara slowly. Belajar secara perlahan-lahan. Belajar secara perlahan-lahan supaya tidak pening. Supaya tidak pening dan gila dalam memikirkan tentang melihat zat Allah ini. Kerana ia perlu melalui dengan kerohanian. Perlu melalui jalan kerohanian, perlu melalui jalan zikir yang kuat,
perlu melalui jalan solawat yang kuat, perlu melalui jalan solat sunat yang banyak. Membanyakkan amalan-amalan sunat sehingga Allah mencintai kita, sehingga dia mengangkat menjadi para walinya. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa Al-Sya'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak Allah disifati dengan tidur. Dia yang menaik turunkan timbangan. Amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan siang. Dan amalan siang hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, tentu subuhat pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Ahmad 19597 dan Muslim 179. Hadis ini memberitahu bahawa hijab untuk dalam melihat zat Allah itu ada hijab cahaya. Memang betul pun ada hijab cahaya sebelum kita melihat zat diri Allah itu. Bila kita sudah melihat diri Allah itu, maka hancurlah diri kita, iaitu hancur dalam pandangan kita. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, tentu subuhat pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Sejauh pandangannya. Kena faham itu. Cakapnya di sini hancur dalam pandangan. Kalau kita naik melihat zat Allah, melihat diri Allah itu, kita akan hancur, iaitu menjadi kosong. Maknanya kosong, kita tak ada tapi kita hidup. Hancur dalam pandangan sahaja. Tetapi diri kita ada, tapi kita, nyawa kita ada. Jasad kita tak ada. Ruh kita hancur. Dalam kita melihat zat Allah, ruh kita hancur. Betul lah Nabi Muhammad cakap itu. Dia bagi kias saja. Bagi orang-orang yang beramal, dia tahu hancur. Hancur banyak, hancur dalam pandangan. Seperti Nabi Musa AS, hancur Gunung Sinai dalam pandangannya, dalam melihat zat Allah. Nabi Musa juga melihat zat Allah ya, seperti Nabi Muhammad juga. Abdul Aziz bin Abdullah menuturkan kepadaku dari Sulaiman dari Syari' bin Abdullah bahawa ia berkata, aku mendengar Anas bin Al-Malik radhiyallahu anhu berkata, saat Nabi dihantar ke Sidratul Muntaha, Allah yang Maha Perkasa tabarakallahu taala mendekat sehingga dia menjadi dekat dengannya sampai-sampai jarak Nabi dengannya sejarak 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Allah memberikan wahyu yang dikehendakinya. Antara lain ialah dia wajibkan 50 kali solat setiap siang dan malam hari atas umatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid 7079. Dan cakap di sini, kalau Nabi Muhammad SAW tidak melihat zat Allah, maka mana mungkin solat itu boleh terjadi. Diperintahkan solat itu kerana Nabi Muhammad lihatlah Allah itu. Sebab itu diperintahkan solat. Kalau Nabi Muhammad tidak lihat zat Allah, mana mungkin diperintahkan manusia itu bersolat. Solat 5 waktu itu adalah penzahiran bagi Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu turun naik. Kita solat turun naik adalah penzahiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membaca tahiyat akhir itu dan tahiyat awal itu juga adalah ayat penzahir. Ayat adalah salam daripada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakat Tutayibatulillah. Itu adalah salam daripada Allah Subhanahu wa taala, dan salam Nabi Muhammad kepada Allah, dan salam juga Allah kepada Nabi Muhammad pada waktu Isra' Mi'raj itu melalui Muhammad kalamullah. Muhammad di dalam dirinya. Kena faham begitu. Itu panjang lagi, kita kena banyak lagi hal kita belajar tentang Muhammad kalamullah itu. Kerana Tuhan ini zat. Kita hanya boleh memandang zatnya sahaja. Mana zatnya, mengenal Tuhan itu. Dan ada orang kata, alamak, wali Allah itu bodoh, tak mengaji, tiba-tiba jadi wali. Kenapa bercakap begitu? Itu hak Allah untuk mengangkat
seseorang menjadi wali je, untuk mengangkat seseorang itu mengenalnya. Itu hak Allah, bukan hak kita. Kamu belajarlah ke negara Arab mana pun boleh bercakap Arab. Kalau Tuhan tak nak angkat, tak boleh. Kerana Nabi sendiri pun bukan ahli kitab. Nabi sendiri adalah golongan ummiyin, iaitu tidak pandai membaca dan menulis. Itu kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya, bukan atas kita alim atau tidak. Bukan begitu. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yakni bermaksud dikeluarkan oleh Al-Umawi dalam maghazinya dari Jalam Al-Bahaki, dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran An-Najm ayat 13. Ibnu Abbas berkata, Robnya mendekat kepadanya. Sanad ini ialah hadis Hasan dan ia menjadi poin penguat dari riwayat Syarik Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 13 palam 484. Ibnu Abbas ni dia yakin bahawa Rasulullah melihat Robnya mendekat kepadanya. Ibnu Abbas ni orang yang sampai. Sebab itu Rasulullah memberitahu hal yang benar kepada Ibnu Abbas ini, kerana dia orang yang sampai, orang yang mengenal diri, orang yang yakin, orang yang hakul yakin. Ibnu Abbas ini. Sebab itu ada hadis yang berkata lain dan ada hadis yang berkata lain. Sebab ada mengikut makom-makom orang tertentu yang Rasulullah memberitahu kepada sahabat Nabi tersebut. Rasulullah memberitahu pada sahabat Nabi tersebut mengikut makom-makom orang yang tertentu. Mana Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang terdekat Nabi juga. Dan sahabat yang beramal. Sebab itu Rasulullah memberitahu beliau secara jelas. Tetapi orang tidak yakin ni apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kerana Rasulullah tidak memberitahu orang lain. Kena faham begitu. Sebahagian ulama tidak semendapat dengan riwayat Wadanal Jabbaru, Allah Al-Jabbar mendekat. Ulama tidak sependapat tentang perkataan Allah Al-Jabbar mendekat. Mereka yang tidak sepakat di antaranya Abu Sulaiman Al-Khattabi dan Ibnu Hazim. Mereka menuduh Syarik bin Abdullah keliru dalam hadisnya. Padahal Syarik adalah perawi yang terpercaya. Bahkan mereka lebih jauh lagi. Mereka kritik Anas bin Malik Al-Bukhari dikarenakan mereka ingin mensucikan Allah dari sifat mendekat, sampai kedekatan tersebut seperti dua ujung busur. Ni ayat mutasyabihat. Dalam hadis-hadis ada ayat mutasyabihat, iaitu Allah mendekat sedangkan Allah itu meliputi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sekalian alam itu ialah meliputi. Tuhan itu ialah zat. Dia bukan bertongkol macam kita, dia zat, dia meliputi. Bila itu, tapi maksud mendekat itu pada hakikatnya, pada ilmunya ialah Nabi Muhammad dengan Allah itu memang betul-betul di depan. Memang betul-betul dalam zat Allah itu. Dalam diliputi zat Allah itu. Nabi Muhammad melihat zat Allah itu maksudnya mendekat. Mendekat seperti busur panah. Seperti dua busur panah, dia kata. Ibnu Abbas kata. Kerana apa? Kerana dia mengenal Allah. Ayat mutasyabihat. Orang panggil ayat mutasyabihat ni maknanya ayat yang perlu diubah tapi maksudnya sama. Begitu. Maksudnya sama tapi ayatnya perlu diubah. Salah dalam percakapan. Kalau ayat mutasyabihat ni dipanggil salah dalam percakapan. Begitu. Tapi Nabi sendiri yang keluarkan ayat mutasyabihat itu kerana nak suruh kita faham. Kena faham. Maknanya dalam ayat mutasyabihat itu Allah Al-Jabbar mendekat, dia kata. Mendekat maknanya Tuhan betul-betul dekat dengan dia. Meliputi ketat dan padat. Itu maksudnya. Ketika dia melihat zat Allah itu meliputi ketat dan padat zat Allah itu. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, Nabi kata. Kerana apa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kerana dia tidak boleh nak bagi tahu bagaimana zat Allah itu, perihal zat Allah itu, kerana tidak sama dengan makhluk. Dia tidak boleh nak bandingkan dengan makhluk kerana tidak sama. Laisa kamitslihi
laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyamai dengan makhluk siapapun. Tentu kita katakan Allah Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Akal kita yang terbatas tidak mampu menalarnya. Pemahaman kita yang lemah tidak mampu membayangkannya. Tidak mungkin kita bisa memahami yang terjadi itu seperti apa. Allah Ta'ala mengabarkan apa yang dia lakukan lewat kitabnya dan penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan kita adalah menerimanya, bukan menanyakan bagaimananya atau memisalkannya, dan kita tidak boleh menolak kabar tersebut. Maknanya ini bukan hadis, ini adalah kata-kata sahaja. Nak cakapnya tentang Mi'raj, tentang makrifat ini, tentang melihat zat Allah ini, tentang ru'yatullah ini, perkara di luar akal fikiran manusia. Manusia kalau berfikir tak boleh, dia kena melalui sendiri. Dalam ahli sufi dia tidak pernah berfikir. Kena faham, ahli sufi tidak pernah berfikir tentang bagaimana zat Allah itu terjadi. Tidak. Siapa suruh berfikir? Ahli sufi tidak berfikir. Ahli sufi dia menjalani kerohanian Nabi Muhammad SAW sendiri. Barulah dia melihatnya, bukan berfikir. Kena faham. Ahli sufi tidak pernah berfikir. Yang berfikir itu para ulama, para ustaz-ustaz, para ustazah, para ahli wahabi, para ahli syariat yang buta hatinya. Mereka berfikir tentang zat Allah itu. Ahli sufi tidak berfikir. Ahli sufi mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat dengan ikhlas sehingga mereka dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyata dalam pandangan hati dan pandangan matanya. Begitu. Tentang Allah mendekat yang disebutkan dalam hadis, sebenarnya masalah ini bukan sesuatu yang aneh dan asing. Kerana banyak hadis-hadis lain yang menceritakan tentang keadaan yang mirip, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di waktu tersisa sepertiga malam akhir. Hadis riwayat Al-Bukhari 1094. Nak cakap di sini, pada waktu sepertiga malam, waktu tahajud itu, Rabb kita iaitu Tuhan kita turun sepertiga malam. Adakah dia turun seperti kita turun? Adakah dia turun seperti malaikat turun? Tidak. Maksud turun itu iaitu ayat mutasyabihat, iaitu salah dalam percakapan. Ayat mutasyabihat ini ialah ayat yang kalau kita bercakap salah kerana tak kena pada zatnya. Zat itu meliputi. Dia bukan turun macam manusia ini. Kalau dia turun seperti manusia ini turun. Jangan berpandangan seperti Wahabi pandangan. Kalau Wahabi dia pegang betul-betul lah Rabb itu Tuhan, turun seperti dewa. Itu Wahabi, pandangan punya Wahabi. Kita bukan Wahabi, kita ini Sufi. Bila Sufi, maksudnya kita perlu takwil ayat tersebut. Bila takwil ayat tersebut mengatakan Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di waktu tersisa sepertiga malam akhir. Maksud dia turun itu ialah Tuhan mendengar apa doa-doa kita pada waktu itu. Tuhan melihat dan menyukai kepada orang yang bangun 1/3 malam. Itu maksudnya. Dan ayat Al-Quran yang lain, Allah kelak akan mendatangi orang-orang beriman dalam wajah yang mereka kenali. Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Mereka menjawab, engkau Rabb kami. Kemudian mereka mengikutinya. Ini juga ayat mutasyabihat. Jangan jadi Wahabi. Wahabi ini dia mengatakan Tuhan ini seperti kita, bertangan berkaki seperti kita, bukan zat. Itu Wahabi, itu pandangan Wahabi. Tengok macam mana dah otak dia macam tu. Otak dia pendek macam budak kecil. Nak macam mana kat dia kan? Allah kelak akan mendatangi orang-orang beriman dalam wajah yang mereka kenali. Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Mereka menjawab, engkau Rabb kami. Kemudian mereka mengikutinya. Nak cakap di sini, bila di akhirat kelak, Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Mereka menjawab, engkau Rabb kami. Kemudian mereka mengikutinya. Adakah manusia itu mengikuti zat Allah? Kalau mengikuti zat Allah, seperti zat Allah itu tidak meliputi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelma ataupun menzahirkan zatnya kepada orang-orang yang mati yang beriman itu. Mendatangi maksudnya Allah Ta'ala menzahirkan zatnya kepada orang-orang yang mati tersebut. Bila mati nanti. Menzahirkan. Itu maksudnya.
Maksud mendatangi itu adalah ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu perlu ditakwil ayat mendatangi tersebut, walaupun betul yang dicakap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, supaya kita faham. Maknanya Allah Taala akan melindungi, mendatangi maksudnya Allah Taala akan melindungi orang-orang yang beriman kepadanya pada hari akhirat kelak, melindungi dan Allah Ta'ala akan menzahirkan dirinya pada orang-orang yang beriman. Begitu. Itu maksudnya. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni orang itu pada hari akhirat. Itu maksudnya mendatangi orang-orang beriman tersebut. Jadi, tuan-tuan, adakah kita dapat melihat zat Allah sedangkan kita ini manusia biasa, bukan Nabi? Jawapannya, kita boleh melihat zat Allah seperti para Nabi, iaitu duduk di maqam waliullah. Kalau kita duduk di maqam waliullah, kita boleh melihat zat Allah. Tidak mustahil bagi Allah untuk mengangkat kita melihat zatnya, kerana Nabi juga melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan ianya adalah menjadi rahsia oleh para Nabi dan para wali di dalam dada-dada mereka. Mereka tidak cakap kepada anak muridnya tentang perihal melihat zat Allah ini, supaya anak muridnya itu tidak lari, anak muridnya itu tidak pening, anak muridnya itu tidak berfikir begitu, kerana ianya di luar nalar fikiran manusia, di luar nalar akal fikiran manusia. Kena faham? Sebab itu tidak boleh dibagi tahu. Tapi kenapa saya beritahu? Kerana supaya manusia tidak gila. Kalau kita tidak bagi tahu, kalau orang beramal tasawuf akan gila. Jadi kalau kita bagi tahu, supaya jalannya sudah ada, dia tahu. Untuk bagi orang-orang yang tasawuf, untuk keluarga tasawuf, supaya mereka faham dan tahu, supaya mereka tidak gila. Ini gila lah kalau kita tak tahu jalan ke. Kalau kita tak tahu jalan, memang gila. Sebab itu kita perlu beritahu jalan yang jelas, supaya semua orang tidak gila dalam mendalami ilmu tasawuf ini. Jadi, adakah kita dapat melihat zat Allah? Jawapannya, boleh kita melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut mengikut makom-makom orang tersebut. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.